Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Jumaat, salam kejayaan. Okey, bertemu lagi kita dalam video yang terbaru. Okey, pada kali ini saya nak ajar anda bagaimana nak gunakan teknik stochastic oscillator. So dalam video ni saya akan buat ringkas, saya akan cuba padatkan dalam masa yang singkat. Okey, first bila kita buka chart ni, chart kita akan kosong betul. So ada dua cara bagaimana untuk kita gunakan stochastic. Kita pergi dekat insert, indicator dan kita pergi dekat stochastic oscillator. Okay. So dekat sini biarkanlah default. So kita reset kita default. Reset default. Okay. Biar saja angka ni. So kita tekan OK. So dekat sini akan keluar kat bawah ni. Kita tekan right click dekat indikator ni. Kita boleh sama ada nak delete ke atau pergi dekat properties. So kita delete dan satu cara lagi untuk kita keluarkan indikator yang kita gunakan tadi adalah dengan cara pergi dekat view navigator. So dekat sini akan ada banyak senarai senarai indikator. Maaf sekejap ada telefon. Okey, kita sambung balik Okey, so ada dua cara cara untuk kita masukkan indikator. Pertama sekali dekat insert indicator stochastic dan satu lagi dekat view navigator. So dekat sini sebelah kiri ni akan ada senarai indikator. Kita pilih indikator oscillator stochastic oscillator. So kita double click boleh, drag pun boleh So dekat sini kita biarkan default saja So bila dah keluar ni kita boleh adjust lah color. Kita klik dekat garisan ni, so properties kita pilih kuning apa pun warna. So yang merah ni adalah signal kita melihat garis ni kuning, garis yellow ni garis kuning sama ada dia sedang cross menaik, cross line merah ataupun cross menurun Okey, sebelum tu saya nak terangkan konsep dia stochastic oscillator So pertama sekali kita akan pastikan kita buat line dia ada dua level yang penting, iaitu level iaitu level di mana level 80 dengan sini adalah level 20. Okey, apa maksud level 80-20 ni? Sebenarnya ini adalah pada paras overbought maksudnya terlebih beli, buyer terlampau ramai sangat beli. Dekat sini kita panggil oversold, di mana level ni seller terlebih jual. Okey. So ada dua garisan macam saya cakap tadi, ada main dengan signal. Jadinya saya lukis dekat sini main. So indikator menunjukkan garisan sedang menaik ni bermaksud ada berlaku pembelian yang terlampau banyak, dan turun mungkin dia akan naik sikit, turun, so dia akan sampai bawah balik. So dekat sini dia akan oversold So oversold price pun akan jadi murah lah, so dia akan naik balik. Okay. So yang signal, apa fungsi dia? Signal ni fungsi dia untuk kita buat semakan sama ada main ni sedang cross ataupun cross naik ataupun cross turun. So dekat sini berlaku cross, dekat sini turun berlaku cross.
So ini adalah signal. Ini adalah main. So kita tengok dekat main. Main ni yang penting ni. Bila dia cross naik bermaksud berlaku pembelian. So makin naik makin tingginya berlaku kenaikan harga. Harga jadi semakin mahal. Ini adalah level overbought. So bila cross saja dengan line signal ni, main cross signal, so berlaku penurunan. So bermaksud dekat sini harga daripada sedang mahal akan berlaku penurunan harga disebabkan penurunannya permintaan. Dekat sini permintaan meningkat Permintaan meningkat selari dengan harga pun meningkat. So bila permintaan menurun, selari dengan harga pun turun. Okay. So bila berlakunya cross ni, dia akan berlaku kenaikan sedikit, dan apabila dia cross ke bawah balik, biru cross merah, dia akan berlaku penurunan, dia akan sambung. So untuk stochastic ni, dia akan main atas bawah, atas bawah, atas bawah. Dia macam swing So dekat sini anda tengok, dekat sini kita perlu refer kepada time frame yang lebih besar untuk lebih sharp. Kalau kita ambil 1 minit ke, boleh juga ambil, tapi tak begitu sharp lah. So kita biasanya ambil time frame 1 jam ke atas. Ini 1 jam ke atas. Anda nampak bila ada berlaku penurunan dekat sini, dia cross, price pun naik. Okay. So dekat sini kita akan beli. Makin hampir dengan 20, makin chances untuk kita dapat profit yang lebih tinggi. Dan dekat sini, so bila turun saja, bila dia cross signal warna merah, harga akan meningkat. Okay, saya buat garisan juga. Ini di mana level-level harga yang sedang cross. Okay. Kat sini pun ada juga, tapi terlampau kecil sangat. Saya ambil yang besar. Okay. Ini H1 bermaksud kalau anda nampak pun penurunan sikit, sebenarnya untuk time frame yang lebih kecil, M15, M5, kita biasanya main M5 lah. So ini pun dah cukup banyak penurunan. Ini pun dah 40 pip. Okay. Disebabkan ni H1, kita nampak macam simple, dekat sangat. Saya zoom sikit. Okay. So kita tengok dekat H1 dan kat atas H1, H4, daily, weekly, monthly Jadi cara macam mana kita nak baca? Kita kena gabungkan dengan trendline Trendline saya dah ajar sebelum ni, dalam video yang sebelum ni. So anda boleh tengok balik dalam YouTube channel saya. So sebelum saya teruskan, saya minta kepada siapa yang belum like, share, so boleh like dan share, subscribe. Bukan like, subscribe, follow channel saya. Akan datang saya akan lebih banyak lagi buat video. Mudah-mudahan dengan subscribe anda dapat mendorong saya untuk lebih banyak lagi buat video. So kita balik semula kepada indikator Untuk kita buat stochastic ni, kita buat garisan dekat sini. Macam mana kita nak buat trendline ni, so kita tengok baliklah video yang sebelum ni. Okay, kita buat garisan. Sini kita buat garisan. Siapa yang dah tengok video-video sebelum ni, dia tahulah apa itu garisan-garisan ni. Okay, so bila price berada pada oversold, kita boleh ambil risiko untuk entry buy dekat sini, tapi kita siap-siap pasang cut loss lah dekat bawah ni. So bila dia naik, kita akan dapat profit yang maksimum. Biasanya kita akan boleh letak cut loss 10 pip ke bawah, kita letak cut loss ke sini. So jika price tu drop, kita akan cut kita punya floating kat sini. So dalam 10 pip untuk satu lot adalah 10 sen, adalah RM1 10 pip, 1 pip 10 sen.
So biasanya kita, para trader yang profesional, dia tak masuk dulu. Dia akan tunggu ada berlakunya buy setup kat sini. Okay, so kita bila buat trend line, kita pastikan price candle buat support baru kat sini. So biasa dekat sini kita jangan kejar harga, kita biar dia naik dulu, kita monitor dan tunggu dia turun buat support baru. Pastikan support tersebut adalah atas daripada resistance kat sini. Okay, pastikan ke atas. Katalah anda beli dekat sini dan apabila price naik dan turun, dia melangkaui, dia break support dekat sini, so dia tak akan jadi down, dia tak akan jadi uptrend, dia akan jadi downtrend, dia akan sambung. Sebabnya, okay, saya share sikit. Ini yang saya dah lukis. Contohlah bila kita harga berlaku penurunan kat sini, trend untuk menurun bukan dalam bentuk lurus, dia akan naik turun, naik turun, turun naik turun, naik turun, naik turun, naik. Katalah anda buy kat sini, so anda ingatkan dia akan ubah naik. Sebab apa anda buy sini? Sebabnya anda ingat sekarang dah oversold, so time untuk kita beli. Ada masa apabila kita buy pada oversold, price dia tak naik, dia akan turun lagi. Sebab apa dia turun lagi? Sebab buyer kurang dan seller lebih. Seller melebihi buyer dari segi pembelian. Dari kat sini, bila turun sahaja, kita kalau jika buy, price dah naik tapi tak turun dekat paras sini, patutnya dia turun paras sini untuk buat new support, baru price akan naik kat sini. Tapi jika price tu turun, dia drop melebihi resistance, melebihi support sebelum ni, price membuat sambungan penurunan. Dekat sini kita dah floating, so agak rugi lah dekat sini. So untuk professional trader, dia akan tunggukan ada buy setup kat sini. Contohnya seperti ni, bila price dah buat new low, price akan tunggu naik dulu. Dia tak kejar. Price akan naik, kita monitor, tunggu price buat support baru. So bila ada new support, then kita masuk dekat sini lah. So baru price tu akan turun naik. Kita cara dia. Tapi bila price dah buat support baru, kena pastikan price melebihi atau break resistance. Ini dipanggil breakout. So bila dah breakout, baru kita masuk dekat sini. Okay, atas sikit daripada breakout. Kat sini kita boleh jugalah buat pending order, boleh letak juga pending order. So nak tahu macam mana buat pending order, boleh tengok video saya sebelum-sebelum. Okay, contohnya macam kita buy dekat sini, price naik, kita buy sini macam kat atas ni. So bila dia tak buat new support dekat sini, ini kan support lama, dia tak buat support dekat sini, dia terus break. So ni lower support, so dia tak buat new support dekat sini. So apa jadi bila tak buat new support? So price akan drop. So bila price drop dekat barisan support ni, kadang-kadang price akan dia pantul balik. So ini limit kita support ni. Kalau dia buat, dia pantul dekat sini, price akan boleh naik balik. Ini pun dia boleh naik balik. Tapi jika price break, kat sini, dia akan buat continue lah penurunan macam dekat atas ni. Dia turun-turun, dia naik, dia turun. So kita ingatkan dia akan naik, tapi dia turun balik. Sebab apa? Dia break support yang
lower support sebelum ni. Okay, so macam ni saya tunjukkan. Kita dah buat trend line, kat sini buat trend line. Okay, ni saya ajak advance sikit lah. Kat sini pun support pun kita boleh buat trend line. Saya nak bagi tahu sekali lagi harga di lower, di oversold, belum tentu harga tu akan pantun naik dan harga di overbought belum tentu harga tu akan turun macam dekat sini dia tinggi tapi price dia masih naik lagi. Dekat sini kita memerlukan beberapa indikator lain. Stochastic hanyalah salah satu indikator yang membantu kita untuk menganalisis apa yang sedang berlaku pada chart, sama ada sekarang ni tengah ada berlaku pembelian yang banyak sehingga ke overbought ataupun ada berlaku penjualan yang sangat banyak iaitu sehingga menjadi oversold. Okay, so indikator-indikator yang kita perlukan salah satunya adalah stochastic dan trend line, dan ada banyak lagi lah. Untuk yang basic cukuplah setakat ini kita gunakan trend line dan garis stochastic. Okay, so apabila dah buat ni support, kita tengok dekat stochastic kuning dekat bawah signal, so kuning nak cross, so kat sini kita boleh buy. Dekat sini kita boleh buy. Anda tengok anda tarik barisan dekat atas, okey, sini lah cantik nak buy. Tapi kalau anda takut-takut lagi, anda tunggu dia break resistance, so anda masuk dekat sini. So kita tengok bila kita beli dekat sini dan bila sampai ke atas kita dah dapat 300 berapa tu, 265 point, 265 tip kita dapat dah. Kalau 100 tip kita dah dapat kalau satu lot 10 sen, so bermaksud kita dah dapat dalam RM26.50 USD. Okay, so banyak juga tu, itu satu lot. Belum kita letak lagi banyak position, letak lagi dalam 2-3 lot, so kali lah 2 kali 2 kali 3. Okay, so saya harap anda faham so bila berlaku penurunan, kita tengok bila berlaku penurunan kita biarkan trend turun. Nak masuk sell kat sini pun boleh sebab sini tengah oversold, kita masuk sold. Selagi mana buy setup tak ada, so tak payahlah kita close. So bila ada buy setup kat sini, dekat sini ada buy setup. Untuk kenal pasti buy setup dengan sell setup, itu di video lain lah, itu plus lebih advance lagi lah. So kita dekat sini kita tengok oversold, tunggu price break, so kita beli kat sini. Nampak ni, dari segi trend line pun stochastic telah membuat satu new high dan bila turun dia cross. Nampak kan? Nampak dekat sini pun ada berlaku penurunan. So bila dia cross saja, price turun naik. Okay, ini anda nampak macam simple saja H1, nampak macam kecil je. Bila kita buka time frame M5, so garisan besar ni, so anda akan nampak banyak pergerakan dekat sini. Jadi kita buat pada time frame M5, so dekat sini ada berlaku penurunan, tengok di sini double bottom. So dia dah cross naik tapi dia tak pergi lagi. Sebab apa? Sebab kebanyakan pergerakan harga follow major trend. M5 adalah minor trend. So pastikan anda buat mapping pada H1 ke atas, iaitu major trend. Dan selepas itu kita gunakan M5 untuk kita buat analisis dalam jangka masa pendek, dan M1 untuk buat sharp entry. Okay, so video ini mudah-mudahan agaknya dapat membantu anda H1
jarak dia semakin besar. Sebabnya ini H1. Kita buat tadi indikator berdasarkan kepada time frame H4. H4 kat slide saya. Kita buat tadi. Okay. Oh maaf. Okay, kita buat tadi pada H1. Okay, dekat sini. So bila ada new support, kita tunggu break resistance dan kita buy dekat sini. Price akan naik. So bila dalam M15, M5, kita dah buat analisis untuk minor time frame. Kita dah boleh masuk. Kita tak perlu risau. Lagi mana price tak jatuh, tak break trend line, so buy tak valid. Bayangkan. Dekat sini pun ada berlaku penurunan. Dia buat new support lebih tinggi daripada support sebelum ni. So tak perlu risau sebab price akan naik balik. Sebab apa dekat sini nanti? Sebab stochastic dah semakin rendah. Kalau anda perasan, stochastic sini pada paras ketinggian yang lebih tinggi daripada paras yang sebelumnya, dan stochastic pun lebih tinggi daripada sini. Kat sini anda boleh dapat gambaran bahawa harga sedang meningkat naik. Okay. So bila ada berlaku cross line kuning, cross line merah di bawah, dekat sini ada signal untuk turun. So harga pun turun. Kadang-kadang harga akan stochastic turun, main turun, tapi harga dia stable. Ni kena tengok jugalah indikator-indikator lain. Ini berlaku pada time frame yang lebih kecil. Berlaku, boleh dikatakan berlaku penjualan dan pembelian yang sama banyak. Jadi dia jadi sideways. Okay, saya harap itu saja Kali ni saya nak buat video yang pendek saja. Harap anda dapat gunakan ilmu stochastic ini dengan baik dalam menganalisis trend besar. Terima kasih saya ucapkan. Kepada siapa yang belum lagi join grup saya, boleh PM saya. So mungkin akan sekarang ni batch 2 sedang saya kumpulkan orang, maksimum 30 orang saja. So untuk akan datang, sekiranya anda melihat video ini dah lama dan ingin join, anda boleh pergi ke Telegram saya t.me/sst@powerskill. So boleh tengok dekat bawah ni, ada Telegram yang saya tulis kat bawah video ni. Okey, sampai jumpa lagi di lain hari. Saya akan ajar anda berkenaan dengan topik lain yang mungkin dapat membantu sedikit sebanyak dalam trading anda. Terima kasih saya ucapkan. Semoga bermanfaat. Mohon share kepada rakan-rakan semua supaya anda semua boleh belajar dalam pembelajaran percuma yang saya berikan kepada anda ni. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.